Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah وكل بدعة ضلالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bersyukur kita Allah Ta'ala kerana dapat lagi bersama-sama dalam menunaikan kefarduan mingguan kita kali ini. InsyaAllah Allah Ta'ala telah memilih kita untuk bersama dalam majlis ini. Dan sebelum kita meneruskan, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam kesempatan sedikit ini saya akan berkongsi tentang apa yang saya sifatkan sebagai pengajaran-pengajaran dalam kisah Musa dan Khidir, sebagai lanjutan pada apa yang telah saya bicarakan sebelum ini berkenaan surah Al-Kahfi, di mana surah Al-Kahfi ini merupakan satu surah yang kita telah melaziminya setiap hari Jumaat, dan ia merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan kita digalakkan untuk membacanya. Dan di antara fadilatnya, di mana kita akan dilepaskan daripada fitnah Dajjal. Kerana kesimpulan daripada surah Al-Kahfi ini, sebenarnya fitnah-fitnah inilah yang akan dibawa oleh Dajjal di akhir zaman nanti. Dan diceritakan hadis, kalau siapa jumpa dengan Dajjal ini, jarang sangat orang melepasnya, kerana begitu dahsyat fitnah yang akan dibawanya. Dan dalam surah Al-Kahfi ini kita lihat bahawa pengajarannya ada beberapa cabaran dan beberapa fitnah yang akan dilalui. Pertama ialah fitnah iman dan fitnah Islam itu sendiri, di mana digambarkan dalam surah ataupun dalam kisah Ashabul Kahfi. Dan fitnah yang kedua ialah fitnah tentang harta benda, yang digambarkan dalam dua pemuda yang mempunyai kebunan yang begitu meronokkan, begitu baik, di mana salah seorang mereka mengkufuri nikmat Allah, dan Allah Ta'ala balasi mereka dengan balas ataupun balasinya dengan balas yang buruk. Dan fitnah yang kedua adalah fitnah ilmu, yang digambarkan dalam peristiwa Nabi Allah Musa bertemu dengan Khidir. Dan fitnah yang ketiga, fitnah yang keempat ialah fitnah kekuasaan dan kerajaan, seperti yang digambarkan dalam kisah Zulkarnain. Keempat kisah ini dipaparkan secara terperinci di dalam surah Al-Kahf. Untuk judulan tazkirah pada hari ini, saya memilih kisah fitnah ilmu di antara Khidir, di antara Nabi Allah Musa dan Khidir. Kerana ini adalah fitnah yang merata-rata ataupun berada di mana-mana, terutama bagi orang yang berilmu. Tuan-tuan yang kasih sekalian, pada suatu hari fitnah ataupun kisah ini bermula dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 86 ya. Pada suatu hari Nabi Allah Musa berkhutbah, berceramah, memberi pidato, dan begitu hebat sekali dalam pidatonya itu, dan begitu dikagumi sekali oleh Bani Israel yang hadir pada hari itu. Lalu setelah selesai pidato tersebut, salah seorang daripada hadirin tampil tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau begitu hebat sekali berceramah,
penuh dengan ilmu, penuh dengan fakta, penuh dengan semangat, penuh dengan motivasi. Boleh tak engkau jawab satu soalan aku? Siapakah di kalangan umat kamu ini, Bani Israel ini, yang paling alim sekali? Lalu Nabi Allah Musa menjawab, siapa lagi? Akulah. Dan memang jawapan Nabi Allah Musa itu tepat, kerana dialah seorang Nabi. Dan of course dalam satu umat, semestinya Nabi lah yang paling alim, yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, yang paling berwibawa, yang paling berilmu. Nabi, terutama Nabi Allah Musa, yang disifatkan sebagai seorang Nabi ulul azm, dan seorang Nabi yang merupakan kalimullah, yang bercakap, yang dapat peluang, yang diberi mukjizat Allah Ta'ala untuk bercakap dengan Allah. Siapa lagi? Nabi Allah Musa. Lalu Allah Ta'ala memperingatkan Nabi Allah Musa, wahai Musa, ada lagi orang yang lebih alim daripada kamu. Fauqa kulli dhi ilmin alim. Orang yang alim, ada lagi orang yang alim. Lalu Nabi Allah Musa kata, okey, aku nak belajar dengan dia. Wahai Allah, tunjukkan aku. Lalu Nabi Allah Musa ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, kamu pergilah ke satu perjumpaan dua lautan, dan di sana kamu akan berjumpa dengan Allah. Dan tandanya tempat itu ialah di mana kalau kamu bawa makanan, ikan ke apa ke, kalau melompat keluar daripada bekas itu, maka itulah, tunggulah di situlah akan adanya orang yang kamu belajar, kamu boleh belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan yang hadir sekalian yang dirahmati Allah, begitulah Nabi Musa kata dia alim. Ada lagi orang alim. Jadi dalam mengambil sedikit pengajaran dalam bab ni, lalu bolehlah kita ambil pengajaran bahawa seorang alim ni tidak boleh mengaku dia seorang alim. Tak boleh dia mendabik dada, akulah seorang alim, akulah yang paling alim, akulah. Kita tak, bukan kita nak mengatakan kepada Allah Musa, tapi pengajaran yang boleh kita ambil, bahawa seorang alim itu mestilah merendah diri, mestilah jangan menunjuk-nunjuk kealimannya, jangan mengaku diri yang alim, kerana dia khawatiri akan takbur, dia khawatiri akan penyakit yang lain akan datang, kesombongan, penyakit sombong, penyakit ujub dan sebagainya. Oleh sebab itu kita seorang alim dilarang untuk bermegah-megah. Dan orang yang paling dipanggil, yang paling awal dipanggil di kalangan umat manusia di hadapan Allah besok ialah yang tak orang alim. Apa kau buat dengan ilmu kau? Ada bermacam-macam lagi tentang soalan-soalan tentang ilmu yang dia miliki. Nah, yang kedua, boleh kita ambil kisah ini bahawa Allah Ta'ala menentukan, memperakukan bahawa seorang hamba Allah yang bernama Khidir, sebenarnya Khidir ialah yang diperakui lebih mengetahui daripada Nabi Allah Musa. Khidir di sini bolehlah kita ambil pengajaran, bukan hukum ya. Kita tak cerita tentang hukum fiqh di sini, tapi kita mengambil pengajaran. Di mana kalau kita nak belajar ni, kita kena tahu guru kita. Kita kena faham latar belakang guru kita. Sebagaimana kes Nabi Allah Musa dan Khidir ini, Allah Ta'ala tunjukkan siapakah Nabi Musa perlu belajar. Ditunjuki, diperakukan. Dalam kaedah hari ini, of course lah, kita kena tahulah, yang kita nak belajar ni, pengajarannya ialah yang kita nak belajar dengan orang ni betul-betul ke ilmu, sah tak ilmu dia, di mana dia belajar, pondok mana dia belajar, sekolah mana dia belajar, UC mana dia lulus, ada tak, dan sampaikan, ada tak tauliah,
Ada pengakuan. Adakah otoriti yang mengesahkan tentang ilmunya? Ada tak? Oleh sebab itu sekali kalau kita tak kau belajar daripada orang yang tak tentu siapa dia dan tidak diperakukan, itulah jadinya macam-macam ilmu sesat hari ini, macam-macam pembawaan yang ada. Yang terakhir ni cerita Islam. Apa ini semua ni? Islam Arab semua ni. Kita nak Islam Melayu. Kita nak Islam Melayu. Tak mau Islam Arab ni. Ini semua ni Islam Arab. Kan kita Melayu ni, Nusantara ni kaya dengan dah mula. Jadi ini boleh membawa penyelewengan. Dan keluarlah Nabi Melayu. Jadi semua nak Melayu. Jadi dia tak ingat bahawa agama ini agama Hanif yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah contoh yang terbaik. Bukan masalah Melayu, bukan masalah Cina. Jadi inilah. Jadi itulah pengajaran. Maknanya Allah Ta'ala menentukan kepada Nabi Allah Musa untuk belajar dengan Khidir. Siapa dia Khidir? Khidir ini ialah nama bagi suatu orang, nama gelaran bagi seorang. Khidir ini sebenarnya pun nama gelaran. Para ulama bersetuju, jumhur mengatakan bahawa nama Khidir ini ialah Bulya bin Mulkan. Bulya bin Mulkan, ataupun baca dengan fathah tak apa, Balya bin Malkan. Baca dengan dhammah pun tak apa, baca dengan fathah pun tak apa. Bulya ataupun Balya bin Malkan ataupun Mulkan. Adakah dia seorang Nabi? Disebutkan dia merupakan seorang Nabi. Ada juga mengatakan bukan Nabi, dia waliullah. Ada juga mengatakan dia ada bukan Nabi, bukan waliullah, dia adalah hamba biasa yang Allah Ta'ala berikan hikmah kepadanya. Dan ada juga yang sebutkan bahawa dia merupakan special, seorang malaikat yang diutuskan khas untuk mengajar Nabi Allah Musa dalam bab ini. Ulama menceritakan tentang betapa yang mana tinggi Nabi Allah Musa ke Khidir, yang lebih mulia, yang lebih tinggi darjatnya. Para ulama sepakat menyebutkan Nabi Allah Musa lebih tinggi pangkatnya daripada ataupun kedekatannya berbanding dengan Khidir. Disebutkan begitu. Kerana dia Nabi lagi. Kalau Nabi pun kalau pun Khidir ini seorang Nabi, Musa seorang Nabi, dan Nabi pula dia pun ulul azmi, disebut dalam Quran. Jadi, dan kalau seorang wali tentulah Nabi Allah Musa lebih. Dan di sini boleh kita ambil kesimpulan bahawa pengajaran bahawa tak salah seorang yang rendah ataupun tinggi pangkat dan derajatnya belajar dengan orang yang lebih rendah pangkat dan derajatnya di sisi dunia. Tak salah. Kerana kita ni dah orang alim apa semua, segan nak belajar dengan orang biasa. Tapi di sini Allah Ta'ala sebutkan secara bahawa harus belajar. Kalau kita dah tak tahu, belajarlah, insya-Allah. Dan suatu pengajaran juga bagi kita bahawa peristiwa di mana Nabi Allah Musa belajar dengan Khidir ini tidak disebutkan tempatnya, tidak disebutkan tarikhnya, bahkan Al-Quran itu nama Khidir, nama bulan pun tidak disebut. Apa hikmah dan pengajarannya? Memang dalam Quran ini bukan kitab sejarah. Bukan kita nak tulis berapa tarikh dia beranakkan, ada tempat, ada tarikh. Bukan. Ini adalah kitab pengajaran. Oleh sebab itu yang penting dalam Quran ini ialah pengajarannya. Bukan fakta-fakta tarikh, bukan tempat dan sebagainya. Dan disebutkan dalam kitab yang saya baca ini,
tadabbur kisah Quran ini, disebutkan bahawa Allah Ta'ala menentukan tempat itu kerana perlu saja. Tempat di mana Nabi Allah Musa nak jumpa Khidir ni pun, tempatnya itu ditentukan kerana perlu. Kalau tidak pun tidak ada di situ. Maknanya kitab suci Al-Quran ini bukan nak menekankan tentang tempat, bukan tarikh, bukan orangnya, tetapi yang penting adalah pengajaran yang dapat diambil daripada peristiwa ini. Lalu Nabi Allah Musa berjalan dan disebutkan Nabi Allah Musa berjalan selama 80 tahun untuk mencari ilmu, nak jumpa Nabi Allah Khidir. Dan dia sampai satu ketika dia terlepas kerana kawannya itu, yang sebenarnya kawan itu pun seorang Nabi juga, Yusha bin Nun, yang berjalan dengan dia, terlupa nak cakap kepada Nabi Allah Musa bahawa ikan telah lompat dari satu tempat. Dia berjalan, akhir sekali dia kena patah balik dan menunggu di tempat tersebut. Tunggu. Bila tunggu, baru bila dia patah balik, baru jumpa dengan Khidir. Nama Khidir ni ulama mengatakan nama dia mulia bulkan, tetapi gelaran Khidir ini kerana Khidir ini tempat yang duduk tu, tempat padang pasir yang kering tu telah menjadi hijab, menjadi kebunan kerana menunggu Nabi Allah Musa. Ini satu lagi pengajaran yang perlu kita, maknanya kita nak ilmu ni nak kena berusaha, nak kena bersusah payah, nak kena menempuh perjalanan. Nabi Allah Musa tengok mencari gurunya, diceritakan 80 tahun. Nabi Allah Khidir pun tunggu 80 tahun. Anak murid dengan tok guru sama-sama sabar untuk menuntut ilmu. Sebab itu ilmu ini, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu ini perlu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi kita. Kita perlu mendatangi. Kita perlu bersabar menuntut ilmu. Kita perlu menempuh jalan-jalan yang sukar untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana Nabi Allah Musa telah menunjukkan bahawa dia menjadi jalan sukar sampai disebutkan au amdhiya huquba, atau kalau aku tak jumpa, aku akan berjalan berkurun lamanya pun tak apa, kerana menuntut ilmu. Asy-Syafi'i menyebutkan bahawa katanya dalam syairnya, man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajurru dhullal jahli tul hayati. Asy-Syafi'i menyebutkan, barang siapa yang tidak merasa pahitnya belajar walaupun sesaat, maknanya siapa yang tak sanggup nak bersusah payah belajar suatu ilmu, tajarru', dia akan merasai kehinaan, kejahilan yang dia akan alami sepanjang hidupnya. Kalau siapa yang tak sanggup nak bersusah payah untuk nak menuntut ilmu, dia akan rasalah kehinaan, dia akan rasalah betapa rendahnya, betapa jahilnya dalam masyarakat sepanjang hidupnya. Ini yang berlaku masyarakat. Ada dah umur 50 tahun, 60 tahun baru nak baca Quran. Ada saya hadir satu majlis, nak buat majlis tahlil. Ada seorang tua datang,
Datang kat saya, dia kata, Ustaz, dia kata, saya ni nak baca apa? Saya kata nak baca apa? Dia kata nak ikut tahlil pun dia kata dia tak boleh buat. Lepas tu kata baca Qul Allah boleh tak? Qul Allah pun tak berapa nak boleh. Qul Allah pun tak berapa nak boleh baca. Apa yang boleh? Dia kata Al-Fatihah tu boleh lah, dia kata. Saya kata baca Fatihah, baca Al-Fatihah daripada awal ke akhir pun tak apalah. Nanti doa ajalah. Itulah yang saya boleh cakap dekat dia. Maknanya itulah menunjukkan, seperti yang sebut Imam Syafi'i yang sebut, tajarru' dhullal jahl. Rasalah dia akan kehinaan, kejahilannya sepanjang hayat dia. Tuan-tuan yang kasih sekalian, setelah itu telah berjumpa dan Nabi Allah Musa kata, inilah orang yang dicari. Lalu dia pun nak berguru. Nabi Khidir kata, nak berguru boleh, kena sabar, dan jangan tanya sebelum pada aku ceritakan apa hikmatnya. Nabi Allah Musa pun renung, okeylah, bolehlah. Mula-mula tu dia rasa susah juga, tapi akhir sekali Nabi Allah Musa setuju. Ini menunjukkan bahawa pengajaran boleh kita ambil di sini ialah, tak salah ada persyaratan di antara guru dan murid dalam mempelajari suatu ilmu. Tidak salah ada persyaratan bagi seorang guru untuk dia meletakkan kepada muridnya. Bahkan ini dalam banyak hal akan mempermudahkan lagi pembelajaran. Nabi Allah Musa atau Nabi Khidir bagi syarat, jangan tanya apa-apa sebelum pada habis, sebelum aku cerita pada kamu apa-apa peristiwa. Okey, begitu juga. Maknanya dalam kehidupan lagi, maknanya seorang guru boleh menetapkan syarat sebab nak berguru dengan aku boleh 1, 2, 3, 4. Janganlah banyak-banyak sangat, kau tak susah pula. Imam Hanafi telah meletakkan syarat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sekali itu dia ketuk rumah Imam Hanafi, nak belajar, aku nak belajar dengan kamu. Syafi'i, Imam Syafi'i kita, tok guru dia ialah Imam Hanafi. Dia ketuk pintu dia. Imam Hanafi kata, okey, boleh nak belajar. Aku meletakkan syarat, kau baca dulu kitab aku, Muwatta Malik. Muwatta, so baca. Ya, Syafi'i dah baca dah, tapi tinggal lagi dia pun malas dah masa tu, kan? So dia meletakkan syarat. Begitu juga kalau saya pun dekat universiti pun saya tahu syarat yang ketat, terutama sekarang ni tak boleh main handphone. Sekarang ni orang kalau tak tahu syarat main handphone, dalam kelas pun main handphone, suka dia je. Dan saya tegas, ada saya halau je kalau main telefon saya tengah mengajar. Off you go. Jangan bercakap-cakap kecuali seorang aja kena cakap dengan tangan, misal kata, berapa syarat yang ada. Jadi tidak persyaratan. Lalu mereka naik, bila dah setuju, lalu mereka naik sebuah kapal. Naik kapal, Allah Ta'ala tunjuk satu peristiwa di mana seekor burung mencelupkan moncongnya dalam air laut dan bertenggek di depan Nabi Allah Musa dan Nabi Khidir sambil menggeleng-gelengkan kepalanya sehingga terperciklah air. Lalu Nabi Allah Musa bertanya kepada Khidir, apa alamat ni ya Khidir? Inilah menunjukkan bahawa ilmu Allah ni luas. Inilah ilmu Allah
lautan ini, yang melekat pada bibir, pada paruh, pada moncong burung ini. Itulah ilmu yang kau dapat. Bahkan tak semua lekat pun, ada yang lupa, ada yang seleweng, ada macam-macam. Itu yang burung tu terlepas, dia rentap sehingga terpercik air-air itu semua. Yang masuk ke dalam korang-korang, masuk dalam mulut burung itu sedikit, amat sedikit sekali berbanding dengan lautan yang luas. Dan yang terpercik itu ada ilmu-ilmu yang tidak berguna, yang telah yang kau lupa, kau lalai. Banyak kita tahu zaman dulu kan, kita tahu banyak benda. Lepas tu sekarang bila tanya tak ingat dah. Itulah ilmu yang terpercik tu. Begitulah pengajaran. Lepas tu bila dah naik kapal, naik perahu, bila dah sampai seberang sana, Khidir terus tebuk kapal. Nabi Musa menyingalah. Dahlah kita naik kapal dan diceritakan bahawa oleh kerana orang kenal Nabi Allah Musa, dia tak ambil tambang pun, tak ambil upah pun. Alih-alih kawan dia pergi tebuk kapal. Nabi Allah Musa ini ikut syariatku, ini salah. Wahai Khidir, mengapa kamu buat ini? Lalu Nabi Allah Khidir mengatakan, tak ingat ke perjanjian kita? Jangan tanya sebelum pada aku cerita apa yang berlaku. Sebenarnya ditebuk kapal itu mengikut ilmu Khidir yang tidak diketahui oleh Nabi Allah Musa, yang perlu Nabi Allah Musa belajar. Ialah ada seberang sana kawasan itu raja yang merampas kapal-kapal yang baik, kapal-kapal yang cantik, yang elok. Oleh sebab itu Nabi Allah Khidir tebuk kapal tu supaya dia tak boleh je tampal. Tapi bila raja datang tengok kapal tak elok, dia tak ambil. Jadi bolehlah meneruskan mata pencarian dia. Kalau tak, nanti hilanglah mata pencarian. Kerana dia ambil pun cara kapal nosbat, dia ambil secara rampas. Bukannya nak bagi, bukan nak beli, nak apa semua, dia rampas. Itu yang Nabi Allah Musa. Oleh sebab itu pengajaran yang boleh kita tengok di sini ialah pengajaran yang perlu kita lihat di sini ialah sebelum daripada habis kuliah, sebelum pada guru cakap habis-habis, jangan kita tanya dulu. Ini belum lagi tuan guru kita habis cakap dah tanya macam-macam. Biar habis dulu disebutkan tentang ilmu itu. Ingat peristiwa orang belajar tentang ular. Mula-mula dia kata ular ni berbisa, bahaya. Lepas tu dia tak datang dah. Malam besok cerita buat ular lagi. Ular sebenarnya walaupun berbisa, malam yang kedua dia sebut ada penawar, ada geliga, ada manfaat. Jadi dia dengar yang malam pertama je, dia tak dengar malam kedua. Inilah. Jadi sebenarnya oleh sebab itu pengajaran yang kita ambil ialah di mana kita tidak tahu sebenarnya. Kadang-kadang kita hanya tengok pada peristiwa itu saja. Nabi Allah Musa melihat pada peristiwa bahawa kapal ni secara tidak adil telah dirosakkan oleh kawan dia, oleh tok guru dia. Tapi dia tak tahu di sebaliknya. Oleh sebab itu pengajaran besar di sini bagi kita ialah sebenarnya mana-mana peristiwa yang kita lalui ini sebenarnya tak tahu sebenarnya di mana hujung jatuh sebenarnya, dan apakah sebenarnya perkara yang sebenar berlaku di sebalik itu semua. Kita lihat bahagian luaran saja, kita lihat benda-benda yang luaran saja.
kita tak akan dapat merasakan atau kita dapat tahu keseluruhan peristiwa-peristiwa ataupun pengajaran-pengajaran. Oleh sebab itu kita digalakkan ataupun disuruh buat judgement, hakim sekalipun membuat putusan berdasarkan kepada evidence saja. Niat kita tak tahu, peristiwa-peristiwa yang di sebalik itu semua tak tahu. Jadi hukum itu hanyalah apa yang zahir saja. Al-hukmu bil-zawahir, wallahu yatawalla sarair. Hukum yang kita boleh lihat, kita kata macam-macam ni sebenarnya pada zahirnya, hakikatnya Allah sahaja yang mengetahui tentang keadilan, kekuasaan dan sebagainya. Jadi saya ingat, kita pun masa pun dah sampai. Cuma ialah yang kedua lepas tu, di mana Nabi Allah Musa berjalan-jalan dengan Khidir bunuh. Jumpa orang budak yang bermain-main tepi pantai, bunuh. Lagilah menyinga Nabi Allah Musa. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ini macam mana kamu boleh bunuh orang ni, pemuda ni yang tidak ada dosa? Zakiyatan bighairi nafsin, bukan hukum bunuh balas pun. Ini suatu yang mungkar. Tapi akhir sekali sebenarnya budak ni adalah, kalau dia besar nanti dia durhaka kepada mak bapaknya, dan Nabi Allah Khidir cuba mengubah takdir itu dengan bahawa budak ni kalau dah mati kecil dia akan bersama dengan keluarganya, bapaknya, ibunya di syurga nanti. Lepas tu jalan lagi, berjalan lagi, jumpa dinding nak roboh. Sebelum tu dah mereka dah jalan-jalan lapar, minta makan orang kampung. Semuanya jenis yang kerekut-kerekut semua, tak ada nak ajak tetamu makan apa semua, walaupun dia dah lapar. Lepas tu jumpa dinding, nak berdiri pula dinding. Lalu Nabi Allah Musa kata, dia orang ni nak bagi makan tak boleh. Boleh tak kita ambil upah kalau kita dirikan dinding ini? Nabi Allah Khidir kata, mana aku? Jangan kau tanya benda-benda macam ni. Jangan kau ini telah menyalahi apa yang kita janjikan dulu. Lalu Musa kata, kalau macam tu habislah. Hadza firaqu baini wa bainik. 3 kali dah habislah. Habis syarat lah. Jadi menunjukkan bahawa Nabi Allah Musa berpegang pada syariat, tapi hakikat yang sebenarnya ialah yang diketahui oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Allah ini, Nabi Allah Khidir ini menjadi pengajaran besar bagi kita bahawa kita hanya dapat menghukum dengan yang zahir, dan niat ataupun peristiwa-peristiwa sebalik itu sebenarnya bukanlah tugas kita untuk kita menyiasat, untuk kita sehingga buat pendirian-pendirian yang kita tidak tahu di sebalik itu semua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingat kita pun sudah bagi masa sikit, jadi saya dengan itu saya akhiri penyampaian ini setakat ini saja pada hari ini, dan saya mohon dan maaf kalau ada sebarang kesalahan, kekeliruan dan sebagainya, dan kalau ada sebarang kebaikan itu dari Allah SWT, dan semoga kita diberi rahmat, semoga kita dijauhi daripada bala yang akan menimpa kita dalam atas golongan tersebut. Aku qauli hadza wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.